Okey. Masa tadi soalan 33. Okey. So corak medan elektrik dia kalau cas positif, medan elektrik dia keluar. So betul A. Nampak ke yang cikgu share ni? Nampak. Nampak. Okey. Yang B ni salah lah ya. Medan elektrik dia bukan masuk tapi keluar. Ni salah. Okey. Itu yang trial ni. Sepatutnya medan elektrik dia apa? Cikgu dah bagi tahu dah. Kalau positif medan elektrik dia keluar, negatif medan elektrik dia masuk. So dia punya cara nak lukis macam mana Ke negatif. Positif keluar, negatif masuk. So positif ni keluar, negatif ni masuk lah, betul tak? Betul. Kan? Betul. Buat macam ni ke? Positif Betul lah. Sama. negatif masuk. Macam sama lah. Keluar, negatif masuk. Macam tu je. Susah ke? Tak. Senang. Okey. Next. 34. Okey. Ni apa ni? Dia graf watan lawan arus bagi satu konduktor. Okey, selalunya kita belajar graf watan dengan arus. Patutnya apa? Watan ni bukan dah langsung dengan arus kan? Betul. Kalau macam ni, ini adalah hukum apa ni? Ini graf untuk hukum Ohm. Okay, ni hukum Ohm. Tapi yang ini, graf ni pun V melawan arus, tapi graf dia tak straight pun. Graf dia macam ni lah graf dia kan, dia melengkung apa ni kan. Kalau macam ni, dia adalah graf bukan hukum Ohm dia tak mematuhi hukum Ohm, so kita panggil dia graf bukan hukum Ohm. So apa beza hukum Ohm dengan bukan hukum Ohm ni? Kalau hukum Ohm, tengok dia punya kecerunan dia sama je kan? Kecerunan dia ni, ni kita kalau nak kira kecerunan graf ni, kalau kamu kira kecerunan graf, kalau sini kamu dapat kecerunan dia 2, sini pun 2 juga. Sepanjang ni kecerunan dia 2. So kecerunan dia sama, okey? Kecerunan dia sama. Okey, so sebenarnya kecerunan tu mewakili apa? Respon. Kecerunan graf ni, V melawan I ni. Kecerunan dia mewakili apa sebenarnya ni? Yang kamu kira kecerunan ni kalau kamu dapat 2, 2, 2 ni kan. Contohlah ni 2. Cikgu bagi contoh kecerunan dia 2. So yang kamu kira ni, sebenarnya kamu kira apa ni kecerunan ni? Kecerunan ni mewakili apa sebenarnya? Ya betul, dia mewakili rintangan. Okay, sebab rintangan kan formula dia apa? Okay, V sama dengan IR, jadi R sama dengan V per I kan? Ni formula nak kira rintangan. So kamu tengok kat sini, ni graf apa ni? Ni graf nak cari kecerunan K sama dengan V per I kan? K sama dengan V per I. So K tu sebenarnya adalah rintangan. Okay, yang kamu cari V per I tu, K kecerunan tu adalah rintangan. Okay, rintangan. So kalau kamu dapat rintangan sini 2 ohm, so sepanjang ni adalah 2 ohm. So rintangan dia sama so kat situ dia punya hukum Ohm menyatakan rintangan dia sama. Okay, dalam hukum Ohm menyatakan rintangan dia sama, tak kisahlah voltan dia, arus dia bertambah, rintangan dia masih sama. Kalau 2 ohm kat sini, naik sikit voltan dengan arus dia pun, rintangan dia sama juga 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Okay, selalunya hukum Ohm ni adalah seperti ni, konduktor apa yang mematuhi hukum Ohm ni. Dia macam dawai kuprum. Okay, macam kuprum lah, kuprum, logam kuprum. So kuprum adalah konduktor hukum Ohm. Okay, ataupun dawai konstantan. Apa dia mematuhi hukum Ohm juga. Maksudnya rintangan dia sama je. Dia tak berubah Tapi kalau yang graf bukan hukum Ohm, rintangan dia akan berubah-ubah.
bintangan dia akan berubah-ubah sebab graf dia macam ni kan. Kalau graf dia straight macam ni, bintangan dia tetap. Tapi kalau macam ni, graf dia melengkung macam ni, so bintangan dia berubah-ubah. Okay, konduktor apa yang bukan hukum Ohm? Maksudnya bintangan dia berubah-ubah. Okay, selalunya konduktor yang bintangan dia berubah-ubah adalah ni, apa ni, mentol filament. Mentol filament ni bintangan berubah-ubah. Maksudnya apa? Bila kamu onkan mentol kan ada arus. Okey, so nanti mentol tu dia menyala. Makin lama, okey, mentol tu menyala. Okey, contohnya memula bintangan dia contohnya 2 ohm kan. Okey, mentol tu menyala, lama-lama mentol tu panas kan. So bila mentol tu panas, nanti suhu dia akan bertambah. Bila suhu dia bertambah, nanti bintangan ni pun dia akan bertambah juga. Mungkin 3 ohm, okay, bertambah 4 ohm. So bintangan dia berubah-ubah. Bila bintangan dia berubah-ubah, dia tak mematuhi hukum Ohm. Okay, itulah dia. Kita panggil dia bukan hukum Ohm. Nampak tak beza hukum Ohm dengan bukan hukum Ohm Nampak. Faham ke tak Faham. Faham. Okey, jadi soal pernyataan manakah yang betul mengenai graf tersebut? Dia kata konduktor tersebut mematuhi hukum Ohm. Salah. Sepatutnya memenuhi hukum Ohm, graf dia patutnya straight macam ni apa ni? Dia patutnya berkadar langsung macam ni. Lepas tu dia kata konduktor tersebut adalah wayar kuprum. Salah. Wayar kuprum itu adalah konduktor hukum Ohm. Okey, bintangan dia akan tetap je sebab graf dia macam ni, berkadar langsung. Okey, kita tengok yang ni. Bintangan dia bertambah apabila arus bertambah. Betul. Betul. Maksudnya bintangan dia tak tetap bintangan dia akan berubah-ubah. Kalau yang D ni, dia kata bintangan dia berkurang apabila voltan bertambah. Salah. Salah. Ni salah. Salah. So jawapannya adalah C jawapan dia C. Tahukah kenapa jawapan dia C? Sebab tadilah bila mentol filament ni kamu bagi dia arus, dia menyala kan. Nanti dia so ada arus. Lepas tu arus tu makin lama makin apa? Mentol filament tu makin lama makin panas. Bila panas suhu dia tinggi. So dia akan efek pada bintangan lah. So bintangan ni akan bertambah lah. Sebab tu jawapan dia C. Okay? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Mana kita dia? Okay, next. Mana ke? Soalan apa tadi? Soalan sekejap Okay, 35. Okay, apa beza rajah 291 dengan 29.2? Lita. Lita. Yang ni lita apa ni? Selari ke bersiri? Bersiri dengan selari. Okay. Tu. So 29.1 lita apa? Lita selari. Selari. Okay, lita selari. 29.2 ni lita Bersiri. lita bersiri. Okay. So apa jadi jika salah satu mentol terbakar? So kalau lita selari, kalau satu mentol ni terbakar, mentol lain masih boleh menyala. So betul tak? So mentol yang lain masih menyala. Tapi kalau lita bersiri, kalau mentol ni terbakar, arus tak boleh mengalir dah. So yang ni pun tak menyala, yang ni pun tak menyala juga. Okay, so lita bersiri, mentol lain tak menyala. Okay, so betul di. Okay, next, 36. Berapa jumlah tenaga elektrik yang digunakan dalam masa 1 minit? Ini apa ni? Streka yang berlabel 240 volt dengan 1200 watt. So nak kira tenaga elektrik, energy. Kita ada dia bagi kuasa kat sini. Ni kuasa, power. So formula dia apa ni? Power sama dengan energy per T kan?
So nak dapat energi, kenapa ni? Okay, nak dapat energi P darab T. Okay, so ni tenaga elektrik lah ni, electrical energy. So P apa? P power. Power berapa? 1200 watt. Daratlah 1200 watt. Lepas tu time, dia kata 1 minit. Tukar kepada saat, 60 saat. 60. 60 saat. So dapat berapa ni? 1200 dapat 60. Dapat apa yang Sobo dapat? Okey, betul. 7200 joule. Okey, betul. Okay, next. 37. Dia apa ni? Okey, ni corak medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor yang membawa arus. So ni arus dia daripada terminal positif, dia bergerak ke atas ni, dan dia pergi ke terminal negatif ni kan. So arus dia ke atas arah medan magnet dia. Macam ni lah arah medan magnet ni. Ini apa ni? Ikut arah jam ke lawan arah jam ni? Ni lawan kan? Ikut lawan arah jam kan? Betul tak? Betul. Okey, soalan tanya apa? Manakah antara berikut akan mengurangkan jarak antara garis medan magnet? Okey, nak kurangkan jarak. Okey, kejap. Maksudnya, kalau medan magnet ni macam ni, dia nak kurangkan jarak dia. Kalau kurangkan jarak, mestilah medan magnet tu dekat-dekat, betul tak? Dia nak buat dekat, dia nak kurangkan jarak. So medan magnet tu akan jadi dekat-dekat. Dia akan jadi serapat-rapat ni. Ni rapat-rapat ni. Medan magnet dia rapat-rapat. Okey, rapat-rapat. Okey. Kalau dia rapat-rapat, okey, kalau medan magnet dia rapat-rapat, maksudnya medan magnet tu adalah kuat ke lemah? Kalau kamu nak, ya, medan magnet dia kuat, sangat kuat. Sebab tu dia punya garis medan magnet tu rapat-rapat sangat. So macam mana nak bagi medan magnet ni kuat? Dia kata, kalau A salah, dia kata songsangkan terminal sel kering. Salah, dia tak ada kaitan dengan apa tu? Rapat-rapat garis medan magnet. Dia hanya apa? Kalau songsangkan bateri ni, nanti arah medan magnet tu dia akan berubah kan. Kalau tadi, kalau tadi lawan arah jam, so kalau tukar songsangkan bateri, medan magnet tu akan jadi, ikut arah jam kan. Ni ikut arah jam. So dia tak ada kaitan dengan medan magnet kuat ni. Yang ada kaitan, ni menambahkan bilangan sel kering ni betul. So ni betul. So nak bagi medan magnet ni kuat, dia kena tambahkan arus Dia kena tambahkan arus. Okey, tambahkan bilangan sel kering. So nanti arus tinggi lah. Bila arus tinggi, medan magnet dia kuat. Kalau mengurangkan ketebalan wayar penyambung, maksudnya wayar dia apa? Wayar dia nipis Bila wayar nipis, nanti bintangan dia apa? Tinggi ke rendah kalau wayar nipis? Tinggi. Bila bintangan tinggi, tak banyaklah arus yang boleh lalu kan. So arus dia akan jadi rendah. Kita tak nak arus rendah, kita nak arus banyak. Okey, yang ni gunakan sel kering 1/5 arus terus kepada 1/5 arus ulang-alik. Boleh ke pakai arus ulang-alik dalam eksperimen ni? Tak boleh. Tak boleh nanti medan magnet dia sekejap arah jam, sekejap lawan arah jam. Okey. Next 38 pula. Okey, kelajuan motor arus terus boleh dikurangkan dengan Tambah rintangan. menambahkan rintangan. Sebab bila tambah rintangan nanti arus dia jadi rendah kan. Bila arus dia rendah, Motor berkurang. Nanti bila arus dia rendah, nanti medan magnet pun lemah, betul tak? Kan medan magnet dia lemah. Lepas tu apa lagi? Yelah, motor tu pun dia tak adalah bergerak laju. Dia bergerak perlahan. So jawapannya D. Okey, betul.
Okey. Yang kalau nak menambahkan nilai arus, menambahkan kekuatan magnet ni, menambahkan bilangan lintang gegelung ni untuk apa ni? Untuk nak bagi motor tu lah laju. Laju. Okey. Okay, next. 39. Okay. Ni ada kaitan dengan topik apa Dia tunjukkan dua magnet S dan Y. Lepas tu arus elektrik mengalir apabila switch ditutup. Okey. Apakah kutub P dengan Q? Okey, so kamu nak tahu P tu utara ke selatan ke kan? Kamu nak tahu P dengan Q ni apa? So kamu pakai apa ni? Petua apa ni? Nak tahu? Pakai petua genggaman. Genggaman. Tangan kanan. Kanan. Petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. Solenoid. Okay, untuk solenoid. So kamu tengoklah ni terminal positif, ni terminal negatif. So arus dia daripada terminal positif macam ni, macam ni. Ni kan dia pergi atas, lepas tu dia pergi kat belakang kan. So ni depan ni lah, depan macam ni lah. Okay, macam ni, macam ni. Belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan. Okay. So kamu peganglah solenoid tu, arus dia ke bawah kan. So ibu jari dia tunjuk apa ni? Ibu jari kanan tunjuk apa? Utara. Yes. Utara. Ibu jari kanan tunjuk utara. So Q tu adalah utara. Jadi P ni jadilah selatan. Faham ke? Betul. Faham. Peganglah pen kamu tu. Kan ada pen kan. So ada 4 jari tu tunjuk arus dia ke bawah. So ibu jari tunjuk utara. Kena pakai tangan kanan bukan tangan kiri. So apa jadi kalau ni utara ni selatan ni? Dia menarik ke menolak? Menarik. Ya, yang ni menarik, tertarik. Lepas tu yang ni kalau P selatan, N ni utara, yang ni pun Tarik. tertarik. Okay, so jawapannya adalah tadi P apa P? P selatan, Q utara. Salah kan? Jawapan ni. Salah ni. Salah. Nice. Tidur. B. Okey, tadi apa tadi? P selatan. Okey, ni lah P selatan. Mana ni? Okey. P selatan, Q utara, lepas tu S dan Y mendekati solenoid. Okey, sebab dia tertarik masuk solenoid kan. Ni tertarik. Betul. Magnet ni pun tertarik sebab berlainan kutub. So dia bergerak ke solenoid lah. Okey, jawapannya B. Sobo dah salah lah. Okey. Sobong. Itulah, okey 40. 40 ni apa benda lah ni? Ni cas kereta pakai pengecas. Cas kereta elektrik. Okey. Ni ada kaitan dengan transformer. Bagaimana nak meningkatkan kecekapan transformer. Ya, besi lembut. Transformer kan dia pakai besi lembut sebagai teras. So betul lah. Okay. Kenapa pakai besi lembut? Supaya apa? Mudah dia satu mudah dimagnetkan dan juga Linyah magnetkan. Linyah magnetkan. Ni jawapan paling favorite untuk besi lembut ni. Okay, ni salah lah ya. Aluminium ni salah. Okay. Ni mengurangkan ketebalan ni pun salah. Kalau kurangkan ketebalan nanti bintangan dia tinggi. Kita tak nak bintangan tinggi. Mengurangkan bilangan lintang gelung. Ni apa benda ni? Mengurangkan bilangan lintang gelung pada gelung sekunder. Ni dah macam apa? Transformer injak turun Turun. Ini transformer injak turun ke? Cik Bas ni transformer injak. Tak, Cik Bas ni transformer injak naik. Transformer injak naik. Okey, next. 41. Okey, 41 siapa jawab Ukail Sekejap saya tengok. Ukail. Okey, Ukail. 41 dia jawab. Okey, 41 dia jawab D. 42 dia jawab C.
Okey, 43 je Okey, 43 jawab A. 44 jawab A. 45 dia jawab A. 46 jawab C. 47 dia jawab A. 48 dia jawab B. 8 B. 49 C. 50 D. Okey, dia set jawapan 41. Okey, ni adalah transformer. Dia kata mentor tak menyala sebab apa? Transformer ni patutnya kena pakai apa? Dia hanya berfungsi kalau pakai arus ulang alik. Tapi kat sini dia pakai bateri sel kering kan, dia pakai arus terus. Sebab tu tak jadi transformer dia. So dia kata gantikan 6 voltan bateri dengan bekalan kuasa arus ulang alik. So betul. Okey, faham ke ni? Faham ke? Ha? Faham. Faham, okey. Cuba nak tanya, kalau macam dekat kamu punya skrin, stuck tak kamu cikgu yang cikgu tunjuk ni? Dia macam stuck ke macam okey je? Start sikit. Dia Sikit, stuck Sikit je. Sikit je. Okey dah, okey dah. Dah okey dah. Okey. Next, 42. Okey, ni adalah nak hantar apa ni, kuasa elektrik. Okey, apakah magnitude voltan dan jenis arus dalam kabel penghantaran? Okey, nak hantar arus mestilah guna arus ulang alik. Okey ni. Arus ulang alik sebab dia boleh apa ni? Sebab dia boleh Jauh. bergerak jauh. Lagi satu kita perlukan arus ulang alik ni sebab sebab kita pakai transformer kan. Betul tak? Betul. Kita pakai transformer injak naik kat sini. Yang sini kita pakai transformer Injak turun. Injak turun. So transformer dia hanya berfungsi kalau ada arus ulang alik je. Arus terus dia tak boleh. Okey, sebab itulah kita pakai arus ulang alik. Okey. Sebab kita nak bagi transformer dia berfungsi. Okey, so dekat sini dalam kabel penghantaran ni. Okey, kamu tahu kan akan berlaku kehilangan kuasa, betul tak? Betul. Kehilangan kuasa apa formula dia? P sama dengan I kuasa 2R. Ni formula nak kira kehilangan kuasa. Ni P ni power. Okey, nak tahu kehilangan kuasa berapa pakai formula ni, okey? Okey. So, kalau kamu nak kurangkan kehilangan kuasa ni, P ni, power ni, kamu kena bagi arus ni pun kena rendah juga. So, macam nak bagi arus rendah, sebab tu kita ada transformer injak naik, kita nak naikkan voltan kat sini. Kenapa nak naikkan voltan? Sebab bila voltan tinggi, okey ni tengok formula apa buat ni. Kita pakai formula ni, hubungan P sama dengan IV ni. Okey, so V sama dengan P per I. Okey. So apa jadi kalau kita naikkan voltan dia tinggi? Dia naikkan voltan tinggi, nanti arus dia apa kat sini? Respon. Rendah. Ya, arus dia rendah. So bila arus dia rendah, so dekat sini arus dia jadi rendah lah. Okey, yang dalam kehilangan kuasa ni arus dia jadi rendah. So power dia kuasa yang dihilangkan tu pun rendah juga. So kita sebenarnya nak kurangkan kehilangan kuasa. Sebab tu kena naikkan voltan. Faham ke tidak? Faham. Okey, sebab tu kena naikkan voltan. So betul C. Okey, next. 43. Okey, ini semiconductor jenis N. So kita tanya apa ni?
kita tambahkan fosforus ni. Dikenali sebagai pendopan. Okey, betul. Okey. Apa maksud N ni? N tu apa maksud dia? Cikgu dah ajarkan N. N tu apa? Kita ada semiconductor jenis N dengan semiconductor jenis P. Okay, N stand for apa? Lubang. Apa? Salah. Apa yang dia? Okay, N. Sekejap. Kita ada semiconductor jenis N. Lepas tu ada semiconductor jenis P. P. Okay, N stand for Negatif. ya, betul. P. N stand for negative. So negatif ni charge apa yang negatif? Charge dia Elektron. Neutron. So dalam ni proses dalam semiconductor ni dia terlebih elektron kan? Ni terlebih elektron sampai kat luar ni. Ni terlebih elektron. Sebab tu kita panggil dia semiconductor jenis N. Terlebih elektron. Kan fosforus kan dia ada berapa elektron valence fosforus? 5. 5 dia ada 5 elektron valence. Dance. 1, 2, 3, 4. Ni terlebih 5. Okey, ni macam itulah 1, 2, 3, 4 ni terlebih 5. Sebab tu dia terlebih. Okey, bila terlebih elektron, terlebih negatif, kita panggil semiconductor jenis N. P apa P? P stand for Positif. 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 So Positif. charge apa yang positif ni? Proton. Proton. Dalam kes ni kita bukan proton ni benda ni. Kalau elektron charge negatif, ini semiconductor ni apa? Lohong. Lohong. Lohong bercharge positif. Ingat lagi ke lohong? Ingat? Ingat. Ingat. Satu lohong ni kalau kita buat dia pendopan dengan apa lohong? Dengan atom yang ada 3 elektron valence. Contohnya 3 elektron valence apa? Cik ingat atom apa? Boron kan? Betul tak? Boron. Kalau kamu letak boron kat sini kan, so dia akan 3 kan? 1, 2, 3 elektron valence. So sini tak ada. So ni lohong lah. Tak ada elektron kat situ. So kita panggil dia lohong. So bila lohong dia bercharge positif. Bila positif kita panggil dia semiconductor jenis P. Okay, boleh. Boleh. Okay, boleh. Next. 44. Okey, ni 44 ni dia kata rajah 37 menunjukkan litar sebuah transistor. Inilah transistor dia. Okey, dia kata apakah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kecerahan mentol. Dia kata apa ni? Meningkatkan voltan tapak. Okey, betul ke tidak 44. Okey, 44 betul VB ni lah dia. So ini adalah ni kita panggil dia litar tapak ni litar tapak. Oh, okey. Lagi 10 minit. Okey, ni litar tapak. So tapak ni kalau dalam English kita panggil dia base. Okey. Base. Sebab tu dia D base. So nak bagi litar transistor ni nak bagi transistor ni hidup. Allah, mana tadi? Mana tadi? Mana? Okey, nak bagi transistor ni hidup, nak hidupkan transistor, nak bagi mentol ni menyala. So Tapak voltan, tinggi. yes betul. Voltan tapak, voltan base tu kena tinggi. Tinggi. Okey, betul. Okey, kalau macam ni kan dia kata menyongsangkan terminal pada VB, menyongsangkan terminal pada VC. Betul ke tu? Tak. Alah. Sekarang cuba tengok betul tak pemasangan bateri dia. Okey, kalau kamu nak check, okey tengok VB ni. VB ni positif. Ni pendek ni terminal negatif. So arus mengalir daripada positif ke negatif. Okey je kan? Ni tengok ni pun betul straight macam ni. So betul lah pemasangan bateri dia. Okey, kalau VC
Betul tak pemasangan bateri VC? Okey, ni positif, ni negatif kan. Okey, positif mengalir macam ni. Okey, lepas tu dia pergi sini kan. Sini. Pun betul juga. Okey, so betul pemasangan bateri dia betul. So tak ada kaitan dengan bateri. Okey, next. Okey, ni 45 ni. Ni gate apa ni? Atau. Okey, atau ni gate Atau get Dan. dan ni gate apa? Atau. Atau juga. Okey. Ini bukan tak atau tau. Kalau gate tak atau dia macam ni. Dia ada bulat dia kat hujung ni. Tapi ni bulat dia kat sini. Ni nak menunjukkan tak output. Okey. So jawapannya okey. Kalau dia flat macam ni, maksudnya ni nak tunjuk ni kosong nilai dia. Ni kosong. Kalau dia tak flat, ini tak flat, ni maksudnya ni 1, ini pun 1. Kalau flat ni kosong, kalau tak flat ni 1. Kosong ni, kalau flat kosong, kalau tak flat ni 1. Itulah maksud dia. Faham? Faham. Okey, so kita try buat yang ni. Yang kosong-kosong ni. Okey, kalau ni kosong, ni kosong. Okey, apa jadi? So ni kosong, yang ni kosong ni bawa ke sini. Ni kosong. So ni gate apa? Ni gate atau. So atau kita buat tambah ke darab? Tambah. Kosong tambah kosong, kosong. Okey, yang ni gate dan pula. Okey, ni kosong. Lepas tu yang ni kosong kat input M ni, yang atas ni bawa turun bawah. So ni kosong. So dan kita atau ke dan tambah ke darab? Darab. Kosong. So bawa ke sini gate atau ni tadilah tambah kan. Kosong tambah kosong, kosong. So sebab tu jawapan kat sini kosong. Okey, ni betul. Okey, last. Okey, next kita try buat yang ni jap. Cukup masa. Okey, kita try buat yang ni. Yang ni pula yang second ni. Kosong dengan 1 ni. Okey, ni kosong, ni 1. Okey, ni kosong. Ni 1 ni bawa ni atas, ni 1 lah. Okey, so ni gate atau. Bila gate atau, tambah kan. Kosong tambah 1, 1. Okey, yang ni pula. Okey, ini 1. Okey, ni 1. Ni kosong ni bawa turun bawah, ni kosong. So dan kita buat apa? Darab kan? Kosong darab 1, kosong. Atau tambah kosong, 1. So jadilah kat sini yang 1. Kamu buatlah. Ni nak buat ke? Dah faham tak pasal ni? Faham. Faham kamu buat yang 1 dengan kosong ni, nanti output dia kamu akan dapat 1. Yang ni 1 dengan 1 ni pun kamu akan dapat output yang ni 1. So inilah graf dia A. Okay, tak ada masalah kan? Ada. Tak perempuan ada respon ke? Tengah masak ke tu? Tidur. Diam semua. Makan. Okey, 46. Yang manakah mempunyai neutron dan proton yang sama? Okey, helium. Yang ni apa ni? Nukleon, 4 tu nukleon, 2 tu proton. Macam nak cari neutron? Formula dia apa? Nombor nukleon sama dengan? Tolak. Bilangan proton gabungan bilangan neutron kan? So kalau nombor nukleon dia 4, bilangan proton ni 2, so tambah berapa neutron ni? 2. So neutron dia 2. Okey? Betul. Tambah 2, 4. Jadi dapatlah neutron dia 2, yang proton ni 2 kan? 2. Okey, so samalah. So helium. Okay, next 47. Jika aktiviti awal bahan radioaktif 800. Okey, apakah aktiviti ni selepas 1 jam? Okey, memula 800. Jadi separuh berapa? Separuh 400. Okey, dia ambil masa berapa ni? Jadi separuh 400 ni. Dia tunjuk kat sini 15 minit. Okey, 15 minit. Okey, and then 400 separuhkan lagi? 200. So dia ambil masa 15 minit juga. So 15 minit tu ada setengah hayat Okay, ni baru apa? Ni baru 30 minit. Kita nak 1 jam. 1 jam tu 60 minit. Okay, separuhkan lagi 200.
100. 100. So 15 minit. Berapa dah? 45 minit. Okey, lepas tu separuhkan lagi. 50. 50. So dah 15 minit. So dah 60 minit. Semua dah 60 minit. Dia akan jadi keaktifan dia 50. Okey, betul. Okey, next 48. Dia memancarkan zarah alfa ni. Dia merekuk ni. So zarah alfa dia helium 4. Kalau ni 4, Z ni apa ni? 2 kan? 2. Okey, betul. Okey, so 241 tolak 4. 241 tolak ni. 241 ni. Oh, mana kan? Okey. 241 tolak 4 berapa? 237. Okey, 237. Yang ni 95 tolak 2. 93. 93. Sebab tu jawapannya adalah B. Okey, B. betul. Pandai. Pandai bukan. Okey, 49. Jadual satu manakah yang paling sesuai untuk mengkaji penyerapan dan pergerakan baja? Okey, kalau ikut logik, separuh hayat yang 5 tahun ni tak logik lah kan? Takkan nak buat kajian Lama-lama. 5 tahun kan? Lama-lama. Betul. Tahun. Okey. So, tapi memang ni mesti kamu confuse kan 45 minit ke 8 hari ke 14 hari ke. Tapi kamu kena tahulah penulis untuk pergerakan baja ni kita pakai phosphorus. Beres. Ni memang kena Phosphorus. phosphorus. Kalau untuk tahu usia artifak ataupun apa ni, fosil-fosil tu, tulang-tulang dinosaur apa semua tu pakai radio. Karbon. Karbon 14. Yes, betul. Karbon 14. Ya, karbon 14 Okey. Last 50. Ni. Berapakah tenaga yang dibebaskan? Dia bagi cacat jisim. Okey, ni formula apa nak kira tenaga ni? Kita pakai E sama dengan MC square. Ya, MC square. So M tu adalah jisim dasar jisim dia. Inilah dia. Okey, 8.68 darab 10 negatif 30. C tu apa? C tu ni laju cahaya ni. 3 darab 10 kuasa 8 tapi make sure ada kuasa 2 kat situ. So bila kira-kira dapat berapa? Dapat D. 7.81. 7.81. Okey, darab 10. Kuasa Negatif 13. Okey, negatif 13 joule. So betul D. Habis dah. Habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap habis. Senang tak soalan ni? Nah. Senang. Kan? Senang. So esok Jet dia. nak ke Zoom kelas nak ke nak latihan? Latihan. Okay, esok cikgu bagi latihan, kamu buat. Nanti cikgu pilihlah nama-nama yang bertuah untuk bagi cikgu jawapan. Izzat Ipan. Nak apa? Paper 1, paper 2, paper 3? Paper 1. Paper 1 dah. Paper 1, okey. Tuan. Paper 1 lagi. Tahun cikgu rahsiakan negeri apa cikgu bagi tahu rahsia. Okay. Okey, itu saja. Bye-bye. Dah less dari 1 minit dah pun. Okey, bye-bye. Dah. Baiklah, nanti dah. Okey, Dah. selamat.